Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Apa khabar? Sementara tu kita menunggu dululah. Sekarang ni ada 12 orang partisipan. Kita tunggu dalam 5 minit lagi. Puan Nurul, Puan Nurul bersama saya hari ini membantu saya dalam sesi saya. So kita tunggu sekejap lah ya, supaya masing-masing boleh ambil masa untuk join ataupun bersama-sama dengan sesi saya pada hari ini. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengar tak suara saya? Boleh sesiapa respon? Boleh mute juga. Puan Nurul, diorang boleh bercakap juga dengan saya kan? Boleh, diorang boleh unmute. Ya, kita ada sekarang ni 17 orang peserta yang bersama-sama dengan saya. Ada Syazwani, Asni Melaka, terima kasih banyak. Abdul Rahman, Azni, sorry ya, saya just baca je lah, go through dulu. Azila, Muhammad Fazli, Vivo 1919. Ada Nur, ada Kak Aiza, ada Wan Nur Azlina, Kak Wan juga. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya ambil masa lagi seminit dua untuk at least ada dalam 20 orang ke untuk kita bersama-sama memulakan sesi pada hari ini. Tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya sesi pada hari ini adalah sesi di mana kita staf LPPKN lah, pegawai LPPKN diberikan tugasan untuk mengendalikan sesi webinar. Kan selalunya kita buat fizikal, tapi disebabkan keadaan semasa dengan pandemik, kebanyakan program-program LPPKN kita buat secara online bersama dengan masyarakat lah, dan selalunya program-program LPPKN ni berkaitan dengan kekeluargaan. So jadinya program-program kekeluargaan sekarang ni kita banyak buat online. Kita buat online sharing berkaitan dengan tips-tips keibubapaan dan pelbagai lagi lah menggunakan platform media sedia ada. Dan hari ni kita orang ni ada lebih kurang 20 orang dan ditugaskan untuk memberikan sesi satu sesi dan akan dinilai oleh, ada nampak tu Puan Nurul Fatihah. Saya harap dengan bantuan tuan-tuan dan puan pada hari ini bersama-sama dengan saya memberi respon, berborak dengan saya dan menjadikan sesi saya pada hari ini, tajuk pun energize yourself kan. Tapi kita tak mula lagi. Tapi dah nampak macam bertenaga tak? So, jadi saya harap tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya sehingga habis sesi dan kita akan mulakan sekejap lagi. Sebenarnya banyak plan nak buat, kita nak pasang lagu dulu, tapi disebabkan ada masalah sikit. Biasalah, kita dah prepare daripada berhari-hari tapi bila online ni ada je masalah-masalah teknikal. Tapi tak apa,
kita buat je, kita layan je, dan saya harap tuan-tuan perempuan stay bersama saya dan nanti kita akan mulakan sebentar lagi. Tunggu. Saya dapat chat juga. Assalamualaikum Cik Kari. Waalaikumsalam Asma. Daripada atas lagi kan. Kita bacalah sikit Waalaikumsalam. Looking good tuan. Syazwani. Assalamualaikum Cik Kari daripada Cawangan Labuan. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama saya. Team X Labuan here. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, saya sebenarnya bertugas sebelum ni di LPPKN Labuan. Kan? Terima kasih Pak Ratna. Kita ada Fiona juga. Selamat pagi. Naim, terima kasih Naim. Waalaikumsalam. Okay. Alright, handsome hari ni. Sebelum ni tak handsome ke? Alright. Assalamualaikum Cik Kari. Waalaikumsalam. Salam kekeluargaan semua. Okay, Assalamualaikum. Kak Lin pun ada. Okey lah, satu persatu banyak. Okey, sekarang ni ada 62 orang. So dah pukul 10.10. So saya mulakanlah sesi saya pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam kekeluargaan, salam sejahtera, salam bertenaga pada pagi ini. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan perempuan semua sekalian kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ini dalam motivasi 10 pagi. Sekarang tak jadi 10 pagi dah, dia jadi 10 pagi. Sebab lambat 10 minit sebab kita menunggu semualah sekali. Dan sesi pada motivasi 10 pagi ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan kita dengan tajuk iaitu Energize Yourself. Okey? Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Khairi bin Nasir. Boleh panggil Khairi, boleh panggil Kai, Abang Kai, Abang, suka hatilah. Kan? Dalam sesi bersama saya hari ini. Okey, saya bertugas di LPPKN. Seperti tuan-tuan sudah maklum, saya bertugas sebagai pegawai penerangan. Dulu saya bertugas di LPPKN Labuan selama hampir 7 tahun dan sekarang saya ditugaskan kembali di Ibu Pejabat Kuala Lumpur di bahagian perancangan strategik. Okey, itu sedikit berkaitan diri saya. Untuk hobi, cita-cita semua tu nantilah. Kan? Saya dah berkahwin. Alhamdulillah. Dan tuan perempuan, seperti yang saya bagi tahu tadi, sesi saya adalah tajuk yang diberikan, yang saya pilih adalah berkaitan dengan Energize Yourself, iaitu kita memberikan tenaga yang positif kepada diri kita sendiri. Okey? Dan saya harap dengan sesi hari ini kita sama-sama dapat berkongsi dengan penuh keikhlasan, dengan rasa gembira dan kita sama-sama belajarlah. Saya pun tak adalah tahu sangat, tapi apa yang kita ada ni kita sama-sama berkongsi supaya kita dapat kita berasa dalam lingkungan yang ada aura positif. Okey? Okey. Selamat datang sekali lagi kepada semua bersama saya dalam sesi Alam Maya ni. Selalu kita dalam sesi fizikal kan. Dan saya nak tuan-tuan perempuan mulakan dengan hari ini dengan senyuman yang paling manis. Dan saya nak tuan-tuan perempuan buka sekejap webcam masing-masing. Saya nak tengok muka masing-masing lah. Boleh tak? Sekejap. Minta tuan-tuan perempuan buka sekejap. Alright, siapa yang ada webcam tu? Saya nampak muka Naim, Muniza, Engku Hazita, Rashida Rahman. Jadi ni boleh tanya soalan ke kat sini ni? Boleh juga tanya soalan, tak ada masalah. Kita nampak Cik Fairul. Berikan senyuman-senyuman yang manis tuan-tuan perempuan untuk kita mulakan ni. Alright. Ya Allah, manisnya Fiona. Kita ada pejabat PKN Labuan juga, Fanny. Abang Jom, Kak Maria, hai. Puan Mazlina, ada juga Dr. N, Cik Din, semua ramailah. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama-sama saya dalam sesi saya pada pagi ini. Okey, dalam sesi ini juga tuan-tuan kalau nak berkata ke nak bercakap dengan saya bersembang pun tak ada masalah. Okey. Terima kasih kerana memberikan senyuman yang paling manis. Saya rasa sangat gembira dan saya sangat menghargai masa tuan-tuan perempuan kerana sudi bersama dengan saya dengan menyokong menjadi peserta dalam sesi pada saya ini. Okey, kembali kepada topik saya iaitu Energize Yourself. Apa Energize Yourself ni tuan-tuan perempuan? Boleh tak
komen ke dalam chat box ke ataupun sesiapa nak bagi tahu macam mana cara kita nak energize diri kita. Ada sesiapa berani nak cakap? Dengan makan MKN? Oh, dah kahwin. Oh, ada chat-chat yang lain lah. Okey, sebenarnya kita nak energize diri kita, kita memberikan tenaga bagi diri kita supaya kita ni jadi orang yang lebih positif. Kejap Okey, alright. Tuan-tuan perempuan nampak tak slide saya? Okey, Puan Aliza kata positive thinking. Sorry. Ketawa. Nampak slide saya tak? Okey, nampak. Okey, sekejap ya sebab saya tak boleh slide saya. Sekejap ya tuan-tuan perempuan. Okey, boleh komen juga. Ada siapa tu Dah ada apa sekoran dah ada ni. Patang nanti Suzman. Dengar suara Kak Maria tu. Alright, sorry tuan-tuan perempuan, saya ada masalah teknikal sekejap. Puan Nurul boleh share tak slide? Sementara tu saya baca sikit lah. Okey, kita kena ceria, positif, kena. Alright. Okey, nampak tak slide semua? Alright, thank you. Okey, nampak. Okey, thank you. Nampak. Alright, kita teruskan dengan slide seterusnya, Puan Nurul. Okey, bila cakap tadi kita kena berikan tenaga pada diri sendiri, kita energize diri kita supaya kita ni lebih positif tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita ada dua cara untuk kita memberikan tenaga positif pada diri kita. Yang pertama adalah melalui fizikal. Apa aktiviti fizikal yang tuan-tuan puan-puan suka sebenarnya ni? Boleh saya tahu? Tidur. Dengan tidur boleh memberikan energizer atau tenaga, betul tak? Selain daripada itu asyik makan. Alright. Buat apa yang kita suka. Buat apa yang kita suka. Contohnya apa Puan Jalia? Kemas rumah. Kemas rumah. Okey. Main kucing. Bermain dengan kucing. Bermain dengan kucing. Main dengan kucing. Alright. Lipat kain baju. Camping. Yang memerlukan keluarkan tenaga. Jalan kaki gigit makan. Ya, banyak sebenarnya perkara-perkara fizikal yang kita menggunakan gerak badan kita lah supaya kita ni dapat berikan tenaga yang positif pada diri kita. Sebagai contoh, macam saya suka hiking dengan camping. So, macam tuan-tuan pun juga ada yang suka masak, masak pun memberikan tenaga juga. Fizikal, contoh kita buat jogging kan, dan kita buat pelbagai perkara lagi untuk kita mendapatkan tenaga-tenaga energizer yang positif ni. Yang kedua pula tuan adalah spiritual. Macam mana lah spiritual ni tuan-tuan perempuan? Boleh bagi komen tak? Solat tahajud. Alhamdulillah, solat tahajud. Zikir daripada keluarga. Apa lagi? Sebenarnya spiritual ke arah apa sebenarnya? Daripada keluarga. Apa ni? Ya? Sokongan daripada keluarga. Sokongan daripada keluarga memang sangat penting. Okey, banyak tulis berzikir. Alhamdulillah. Memang kita tahu dengan berzikir dan mendekatkan diri kita kepada agama, kita dekat diri kita pada Tuhan, pada Allah, sebenarnya memberikan emosi yang positif, memberikan ketenangan pada kita. Selain meditation, selain itu kita selalu bersyukur supaya emosi kita selalu dalam keadaan yang positif dan stable. Alright? Okey, seterusnya, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah saya sebenarnya nak memulakan senior sesi ni, kita nak fokus pada spiritual. Alright? Spiritual. Okey, spiritual ni
Kan saya kata tadi, kita mau kepada emosi, dalaman rohani, inner self kita dan aura positif kita. Kan? Dan hari ini, saya nak bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk kita berkongsi bersama-sama iaitu tips-tips untuk kita mendapatkan emosi yang positif. Alright? Okay. Okey, sebelum kita mulakan pengkongsian tips kita pada pagi ini, saya nak bagi teka-teki lah kepada tuan-tuan puan-puan. Ada 99 orang, kita nak tengok siapa yang boleh menjawab saya punya teka-teki, teka-tekuk ni. Alright? First, soalan pertama. Kalau gajah meniti, titi tu pula patah. Lepas tu kambing pula yang nak lalu. Apa pula yang patah? Fiona kata patah balik. Kaki kambing. Kaki kambing. Kambing, patah hati. Patah hati? Kenapa kambing boleh patah hati pula? Patah balik. Atas seribu. Sebab sedih. Boleh nak lalu. Boleh sembah bahannya berat. Okey, sebenarnya jawapannya adalah patah balik. Patah Amin. Okey, siapa pandai jawab yang betul tu? Alright, Qayyum jawab patah balik. Kalau kuat kambing tu patahkan kaki gajah tu. Amboi. Patah balik sebenarnya. Betul lah, patah balik lah sebab titi tu dah patah. Alright. Seterusnya soalan yang kedua, teka-teki dia dalam banyak-banyak api lah kan ada sejenis api yang tak panas. Api apa tu rasanya? Terapi, api cinta. Siapa boleh jawab? Pokok api-api. Pokok api-api, batu api, kereta api. Api kemarahan, bunga api. Okey, tuan-tuan puan, jawapannya adalah bil api. Bil elektrik. Kita orang panggil bil api. So dia tak panas pun, tapi bila dah meningkat, jadi panas lah. Right. Okey. Sajalah selingan untuk bersama dengan tuan-tuan puan iaitu nak bagi teka-teki sikit lah supaya kita ada sesi interaction dengan tuan-tuan puan yang ada bersama saya pada hari ini. Alright? Okey, saya nak teruskan dengan slide seterusnya. Okey. Tadi kita nak fokus pada spiritual. Hari ini mari kita memotivasikan diri kita dengan memberikan tenaga pada diri kita. Okey, melalui tips-tips ke arah yang spiritual dan dalam emosi kita. Tip yang saya nak share kepada tuan-tuan puan ini, saya harap dapat membantu kita sama-samalah memperolehi emosi yang positif dan penuh tenaga. Tuan-tuan positif tak hari ini? Nak dengar suara? Positif. Alhamdulillah. Dengar Kalau tuan-tuan perempuan semua dah positif, jom kita mulakan 5 tips terbaik untuk energize emosi positif kita. Saya nak bagi 5 tips. Tips ni sebenarnya tuan-tuan perempuan pun dah tahu juga. Tapi kita nak refresh balik, kita nak ingat balik apa 5 tips terbaik untuk kita energize emosi dalaman kita. Okey. Yang pertama sekali apa? Boleh baca? Nampak tak? Bersyukur. Alhamdulillah. Sebenarnya tuan-tuan perempuan untuk mendapatkan aura yang positif ni, pertamanya kita kena bersyukur dengan apa yang ada. Be grateful, sentiasa bersyukur dan acknowledge. Tahu apa yang kita ada tuan-tuan perempuan. Selalunya kita ni bila nampak orang lain lebih ataupun orang lain rasa macam lebih cantik ke daripada kita, lebih kaya, kita selalu buat pembandingan yang kita ni alamak kurangnya. Tapi kita lupa sebenarnya diri kita ni dah macam-macam yang dah Tuhan dah bagi, Allah dah sediakan kan. Contohnya fizikal kita, orang kata orang tu cantik lah, kurus lah. Tapi bila kita tengok diri kita sendiri, kita ni sempurna je tuan perempuan. Ada mata, ada telinga. Sedangkan ada juga orang yang kurang bernasib baik, tak ada pun fizikal yang sempurna. Betul tak? So, yang pertama sekali saya nak bagi tips kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah kita perlu sentiasa bersyukur dengan apa yang ada. Kan? Kalau kita tak start dengan bersyukur, memang kita akan hidup dengan nasib tak puas hati je lah dalam diri kita. Kan? Betul tak?
Alhamdulillah, betul cakap Annie. Syukur dengan apa yang ada seadanya. Alright? Okey. Seterusnya, tips yang kedua saya nak share. Okey, betul. Cik Farah cakap kita kena selalu bersyukur. Yang kedua adalah be kind. Be kind ni kita menjadi seorang yang baik lah tuan-tuan perempuan. Buat baik dengan cara apa sekalipun menggunakan apa yang kita ada. Maksudnya, kita ni tak perlulah tuan-tuan perempuan untuk jadi seorang yang kaya ke, seorang yang mempunyai harta yang banyak untuk kita menjadi menjadi seorang yang baik. Dengan membuat baik dengan apa yang kita ada pun sudah memadai. Betul tak? Betul cakap Asni Melaka. Dia kata buat baik dibalas baik. Perkara-perkara ni tuan perempuan sebenarnya dia memberikan kita satu semangat ataupun satu aura positif bila kita melakukan perkara-perkara yang seperti contoh ni lah, yang tips yang nombor 2 ni, be kind. Be kind. Alamak, slide saya dah ke belakang pula. Okey, be kind. Sebagai contoh, tuan-tuan perempuan, kita ni tak adalah ada duit banyak sangat tuan-tuan perempuan. Kita nak bagi duit pun, wang ringgit pun, kita pun tak mencukupi. Apa kata dengan apa yang kita ada yang Tuhan bagi pada kita ni, contohnya kita dengar ada orang masalah, kita bagilah perhatian dan masa kita kepada orang tersebut untuk mendengar masalah beliau. Dengan memberikan masa dan perhatian kepada seseorang tu menjadikan kita ni sama-sama membuat baik dan kita sharing lah benda-benda yang kebaikan. Okey, saya juga nak baca jugalah apa yang mereka tulis ni, semua tulis kita baik, semua orang sayang. Betul. Macam mana pula tu kalau kita buat baik tetapi diambil kesempatan pula? Ada juga kan, bila kita buat baik, adalah orang-orang ataupun kawan-kawan kita yang ialah mengambil kesempatan atas kebaikan kita. So tuan-tuan perempuan, kena berpada-padalah dengan apa kebaikan yang kita akan buat dan kita tunjuk. Dan kita kena ada limit lah dengan kebaikan kita. Tapi tak ada masalah, kita cuba je baik. Kita cuba je buat baik. Dan kalau kita jadi seorang yang kurang baik, orang tak suka lah tuan-tuan perempuan. Betul tak? Orang akan ni. Dan bila kita ni terlalu baik juga, orang tak suka juga. Tapi better lagi orang tak suka kita sebabkan kita baik daripada orang tak suka kita sebab kita tak baik. Kan? Dan baik sangat pun tak boleh juga. Betul kata Johanna. Alright? Setuju tak dengan tips yang kedua ni? Be kind. Setuju Setuju. Alright, kita tengok seterusnya. Tips seterusnya. Okey, tips seterusnya yang saya nak share kepada tuan-tuan dan perempuan adalah motivational quotes. Kata-kata semangat. Untuk kita menjadi seorang yang positif, motivational quote ni tuan-tuan perempuan sebenarnya sangatlah membantu kita untuk menjadi kita lebih positif. Kan? Maksud saya motivational quotes ni, kita mempunyai kata-kata semangat ataupun kita menggantung kata-kata semangat supaya dekat rumah kita ke, kat office ke, banyak kita tengok kan. Kita beli macam dekat dinding tu kita boleh gantung dan kata-kata semangat ni, motivational quote ni banyak je dijual di luar kan, dekat kedai eco shop RM2 pun ada kan. So kita boleh beli dan kita boleh gantung je di rumah. Bagi contoh, saya ada gantung, saya beli kat mana tapi murah je. Dia tulis push your fears dan dream big kan. Motivational quotes ni tuan-tuan perempuan, dia sikit sebanyak boleh memberikan kita tenaga yang positif. Alright? Dan selain kita menggantung dekat dinding ke, dekat kita punya workstation, kita juga boleh membaca motivational quotes ni di mana-mana platform media sosial. Dekat aplikasi kita kan, dekat Facebook, Instagram, Twitter, banyak orang share motivasi kata-kata semangat ni supaya kita mendapat sesuatu daripada kata-kata tersebut. Dan satu lagi tips saya nak share kepada tuan-tuan perempuan. Semua orang ada handphone dan kita ada aplikasi motivational quotes yang dia akan hantar pada kita secara notification motivational quote ataupun kata-kata semangat setiap hari. So bila kita buka handphone, kita boleh nampak kata-kata semangat tu supaya kita rasa kita dapatlah semangat tu sendiri. Betul tak? Kan? Dan saya nak tanya tuan-tuan perempuan, boleh tulislah dekat chat box ke ataupun boleh juga berkongsi dengan saya apa motivational quotes yang tuan-tuan pegang selama ni. Saya nak dengar juga ni. Lepas tu saya share saya punya pula. Okey, setiap hari akan ada kata-kata semangat, motivasi di pagi hari. Alhamdulillah. Okey, daripada Puan Liza,
daripada Mazlina, ada aku kisah. Itu dia punya motivational quote, kan? Why not? Kan? Ada aku kisah, kita nak buat sesuatu perkara pun terpulang pada diri kita, kan? Dan ada yang tulis percaya sebelum berjaya. Kena percaya. Betul Puan Zakia. Santai di posisi. Okey, Fairul Desa bagi tahu do what you like what you do. Macam tak faham sikitlah Fairul. Okey, dan yang lain saya nak baca sikit Don't forget to be awesome. Ya, betul. Selalunya kita akan rasa rendah diri, kita rasa macam kita ni tak awesome. Tuan-tuan puan-puan, percayalah setiap orang tu ada kelebihan masing-masing. Fokus pada kelebihan kita. Tak kisahlah orang nak cakap di belakang kita ke, janji kita cuba. Kan? Macam sesi saya pada hari ini. Kalau saya berfikiran negatif, tak beranilah saya nak buat sesi webinar ni pun. Tak ada keberanian saya bila saya nak berkongsi dengan tuan-tuan perempuan. Tapi bila kita letak diri kita yang kita ni boleh buat dan kita positif, insya-Allah tuan-tuan perempuan, semua perkara kita nak lakukan, insya-Allah berjaya. Kena percaya pada diri sendiri. Banyak ni kata-kata semangat ni saya nak share, saya nak baca sikit. Greed is a fat demon with a small mouth. Whatever you feed is never enough. Alright. Buat yang terbaik dan be kind. Bila jatuh, bangun, jangan terus tidur. Ada ke yang bangun terus tidur? Yang penting percaya pada diri sendiri. Okey, tuan-tuan perempuan. Bagi motivational quote saya pula, saya ada pegang satu quote lah, iaitu quote favorite saya. Hidup ini terlalu singkat untuk menunggu. Okey tuan-tuan perempuan, kita ni dalam dunia ni sementara je kan. Hidup kita ni terlalu singkat. So why not kita waiting something kan? Kita buat je. Kita tunggu. Contohnya kita nak buat bisnes. Tunggulah, tak ada ni. Kita dah ada idea. Kita dah ada barang yang kita nak jual. Kita dah ada design. Tapi disebabkan perkara-perkara negatif yang menghalang kita untuk berjaya. Contohnya kita malulah, kita takut nak approach orang lah, apa orang ejek lah, apa orang kata nanti orang kata lah mengada-ngada lah, nak meniaga jugalah. So jangan tangguh-tangguh. Perkara tu sangatlah negatif tuan-tuan perempuan. Cuba je, tak kisah apa orang nak cakap apa kat kita pun, janji kita cuba. Kan? Dengan kegagalan tu sebenarnya memberikan kita motivasi yang positif dan baguslah untuk diri kita sebenarnya. Betul tak? Ramai pula yang chat ni. Kita baca sikit. Hari ini lebih baik daripada semalam. Setiap hari belajar sesuatu perkara yang baru. Istiqarah. Kan? So, jangan tangguh-tangguh. Betul. Jangan tangguh-tangguh tuan perempuan. Kalau tuan perempuan nak buat sesuatu perkara tu, buat je. Cuba je, tapi perkara-perkara yang positif lah. Janganlah perkara-perkara yang negatif untuk kita cuba. Dah tahu benda tu negatif, kita nak cuba juga. That's why lah kena orang mengata kat kita kan. Cuba buat perkara-perkara yang positif. So hari ni saya nak challenge tuan-tuan perempuan, bagi mereka yang masih lagi dalam tertangguh-tangguh nak buat sesuatu perkara, mulai hari ini dengan sesi saya hari ini bersama dengan 100 partisipan ni, apa yang perkara yang tuan-tuan perempuan tangguh tu, saya nak tuan-tuan perempuan mulakan hari ini. Kan? Dan nanti share dengan saya, WhatsApp ke, okey hari tu saya tangguh lah, bila dah bersama dengan sesi saya ni, saya dah terus buat dan walaupun gagal, saya cuba. Okey? So siapa yang cuba, bolehlah bagi tahu saya. Berjaya atau tidak tuan-tuan perempuan, tak ada masalah. Yang penting, kita cuba, kita tunjukkan diri kita. Let's say contohnya dalam sesi motivasi ni ke, sesi bersama saya ke, kalau contohnya saya suruh type sesuatu, type je. Tak kisahlah orang nak cakap apa, kita punya motivational quotes ke, ada aku kisah. Kan? Bila kita nak share, kita punya kamera ke, webcam ke, kita nak tunjuk muka kita ke, tak ada masalah tuan-tuan puan, tunjuk je. Tak kisahlah orang nak cakap apa-apa. Kalau kita asyik mendengar cakap orang, memang kita akan tertangguh-tangguh. Betul tak? Yakin boleh, bak kata Kak Maria. Selagi kita tak start buat something, tentang keep tu kita memang tangguh je. Betul. Kita takkan tahu kemampuan diri kita. Betul-betul. Saya baca dalam chat ni memang sangat semua positif lah. Yakin pada diri dan jangan melepaskan peluang yang ada. Kan? Betul tak? Selalunya kita terlepas je apa yang kita nak buat. Contohnya kalau kita nak travel. Saya selalu dengar, nak travel ni kadang, alamak duit tak ada. Kenapa nak travel pakai duit yang banyak? Kan travel je lah. Yang penting kita ada masa yang bagus, bersama masa yang
yang baik bersama dengan keluarga kan. Pergi je lah travel. Ada orang cakap, alamak ada anak-anak semua susah lah nak travel. Why not? Bawa je lah anak-anak. Tak ada masalah pun kan. So kenapa kita nak sekat perkara-perkara ni? Kita tak nak buat kan. So itulah tuan-tuan perempuan, cuba je sebab hidup ni sementara je kan. So tak kisah apa orang nak cakap apa ke, yang penting kita cuba kalau perkara itu mendatangkan kebaikan kepada kita kan. Jangan fikir apa orang cakap. Betul. Hantar orang lah nak cakap apa, kita tak bolehlah tutup mulut orang kan. So kita cuba dengan sedaya upaya kita, dan sebenarnya perkara-perkara ini tu memberikan tenaga positif pada kita kan. Kita galakkan aura-aura positif ni dalam diri kita kan. Why not? Okey, ini adalah tips yang ketiga. So boleh saya teruskan dengan tips yang seterusnya? Okey, ya setuju. Alright. Okey, tips seterusnya. Okey, macam mana kita nak energize diri kita? Tips yang keempat saya nak share adalah kita tambah ilmu. Penting sangat tuan-tuan perempuan menambah ilmu pengetahuan ni. Betul tak? Dengan situasi ataupun kehidupan kita yang serba canggih ni, yang cepat, masing-masing ada handphone. Why not kita cuba tambah ilmu kita everyday. Tak kisahlah ilmu apa-apa sekalipun, banyak platform kita boleh cari ilmu-ilmu ni kan, di Facebook. Pasal masak kan, di Facebook ke, di YouTube ke, di Instagram. Dan saya yakin tuan-tuan perempuan sendiri memang selalu menambah ilmu kan. Dan selalunya orang nak tambah ilmu ni kadang orang pun fikir juga. Sebab kita ni memang kita ni tak sempurna tuan-tuan perempuan. Kita ni manusia. Bila kita nak buat sesuatu ada je yang menghalang kita. Malas lah, daripada tengok ilmu-ilmu tu better kita tengok gosip kan. Boleh je nak tengok gosip tapi lebihkan kita melihat perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Contohnya kita masak kan. Masak je lah. Contohnya takkanlah hanya perempuan saja yang boleh masak kan. Lelaki pun boleh belajar. Dan saya yakin dalam ni pun semua pandai masak kan. Dan seterusnya ada juga yang suka berkebun kan. Ada juga buat grup WhatsApp. Tengok resepi. Okey, belajar bahasa baru. Saya nak tanya tuan-tuan perempuan, apa perkara yang puan yang dah dibuatlah untuk tambah ilmu kan, yang terbaru ni lah. Boleh tulis tak dekat dalam chat box? Saya nak baca jugalah. Puan Mazlina tulis kata dia tengok resepi untuk tambah ilmu kan. Okey, boleh kan. Dan perkara-perkara ni sebenarnya memang baguslah tuan perempuan untuk kita energize diri kita untuk kita tambah ilmu kan. Baca dan tengok motivasi Prof Muhaya pagi-pagi. Betul, kita boleh share, kita boleh baca apa yang Prof share semua tu untuk kebaikan diri kita. Tak ada masalah kan. Sambung study. Betul juga. Ramai je sekarang ni sambung study tak kira umur pun tuan-tuan perempuan. Ada yang macam memang menjadi halangan bila kita fikir kita nak sambung tapi lah umur dah meningkat lah, malas lah nak study kan. Kalau kita tak mampu untuk sambung study universiti ke sebabkan banyak yelah nak belajar ke assignment semua, boleh je sambung dengan short course kan. Ambil kursus-kursus yang pendek kan untuk kita menambah ilmu kita. Nak belajar bahasa Korea is something good, bagus. At least kadang-kadang kita terhalang bila contohnya kita ambil contoh nak belajar bahasa Korea, nak pergi kelas, nak baca buku, nak kena ada a set of complete proper punya kelas, tak perlu tuan-tuan perempuan. Pergi je YouTube kan, tengok je, ambil lah basic Korean language kan, dah boleh start. Tapi kebanyakan kita selalu macam berfikir macam nak sangat terlalu apa tu, semua kena ada baru boleh start. Tak perlu pun kan, tengok je apa yang ada. Itulah, kita just guna je apa yang kita ada. Alright. Tanam dan harvest Rosella. Dr. N dia tanam pokok kan. Alright. Okey, Pak Tan nanti boleh share lah Rosella tu. Tanam bunga, boleh jual tambah pendapatan. Betul. Selain pada kita tambah ilmu supaya kita jadi lebih positif, tambah ilmu ni juga boleh memberikan kita pendapatan bila orang pandai buat kek ke, tanam pokok ke kan. So, perkara ni boleh memberikan kebaikan pula pada kita. Boleh juga tambah duit. Alright. Okey. Inilah tips yang keempat yang saya nak share pada tuan-tuan berkaitan dengan kita perlu menambah ilmu pengetahuan kita. Alright. Tambah ilmu editing untuk program online. Ya Allah, perkara ni penting sangat sekarang ni kan. Sesiapa pun yang bekerja sekarang ni perlu tahu cara mengendalikan sesi online kan. Gunakan Google Meet ke, Zoom ke.
tuan-tuan perempuan boleh je buka sendiri dekat office tu kan. Buat je sesi mesyuarat ataupun discussion dalaman menggunakan online kan. So buat je lah Google Meet, masing-masing duduk dekat tempat masing-masing. Boleh juga kan. Tu Puan Julie kata sangat-sangat penting. Betul, kita kena praktis kan supaya kita tak ketinggalan kan dalam suasana baru sekarang ni. Dan sentiasa mempelajari benda-benda yang baru. Sangat bagus kan, belajarlah perkara-perkara yang baru supaya kita ni ada ilmu yang banyak kan, dan kita boleh share pada orang lain. Bila kita ada ilmu tu, bagusnya tuan-tuan puan bila kita ni share sekali. Ada juga yang menambah ilmu lepas tu dia kena bayar ke apa kan. Ada juga yang nak share terpulang. Tapi kalau tuan-tuan puan share tu lagi bagus sebenarnya. Kita boleh refresh balik, kita ingat balik ilmu-ilmu yang kita dah belajar bila kita share dengan orang. Betul tak? Okey, dan tambah ilmu ni adalah satu tips yang sangat bagus untuk kita sama-sama meningkatkan jati diri kita dan energize diri kita. Alright? Share ilmu pahala. Alright. Yang terakhir tips saya nak share bersama tuan-tuan perempuan pukul berapa ni? 10.40. Kita raikan kejayaan kita, tuan-tuan perempuan. Betul tak? Tips ni selalunya kita dengar orang kerja siang malam pagi petang sampai tak ingat suami isteri ke semua. Tapi bila kita ambil masa orang kata apa me time dengan kita, me time untuk diri kita, kita ambil masa sikit tuan-tuan perempuan untuk raikan kejayaan kita setelah kita dapat penat kerja ke ataupun satu perkara yang kita buat. Contohnya hari ni kita dah lama nak buat satu kita tangguh lepas tu kita cuba dan walaupun gagal tapi sebenarnya kita dah ada satu step di mana kita berusaha ke arah kebaikan. Dan why not kita raikanlah kejayaan kita. Tak perlulah nak reward dengan walaupun kita tak mampu nak beli bag ke yang mahal ke. Tuan-tuan perempuan dengan kita buat makan-makan dengan keluarga ke, dengan kawan-kawan, just sepotong kek ke dah membuatkan kita rasa lebih seronok kan. Kadang-kadang ni kita terlupa kan. Kita terlupa yang kita ni asyik busy, kita asyik buat kerja tanpa kita ingat tentang diri kita. Dan saya galakkan tuan-tuan puan supaya kita raikan kejayaan kita dengan memberikan self reward, hadiah, bercuti. So saya nak tanya kalau ada tuan-tuan puan, apa perkara yang tuan-tuan pernah buat dalam diri tuan-tuan puan bila nak meraikan kejayaan ni? Kan? Boleh share tak dalam chat box tu? Tak apa, tulis je nanti saya baca. Okey, ada yang open table, raikan kejayaan bagusnya. Siapa yang dapat kawan dengan si Fairul ni? Dapat makan free. Ye, makan-makan steamboat. Alright. Okey, banyaknya. Sekejapnya Encik Carrie, apa yang sekejapnya ni? Okey, open table, facial muka. Best tau bila kita nak raih kejayaan kita memanjakan diri kita, facial muka. Lelaki boleh juga pergi scrub kan, badan semua pergi mengurut ke supaya relax tuan-tuan perempuan. Kan? Boleh je. Dan raikan makan-makan sama family, member-member. Setuju. Self reward, shopping. Shopping pun best juga tuan perempuan. Tak perlu pun nak shopping dekat mall-mall yang besar-besar ke, pergi eco shop tu dah menggembirakan kita kan yang kedai RM2 tu. Pergi beli tu, pergi beli ni, dah boleh memberikan happiness pada diri kita. Beli emas. Baguslah Syairul ni. Beli emas Happy-happy bawa family makan-makan dan kawan-kawan. Solo travel. Travelling ni tuan-tuan juga adalah satu aktiviti yang sangat best dan kita boleh mempelajari banyak perkara dan memberikan kita satu energi yang barulah bila kita pergi travel ni. Alright? So tak perlulah kalau macam kita nak menunggu-nunggu, saya cakap dengan tuan-tuan perempuan tak payah tangguh-tangguh. Kalau kita duduk contohnya kat area Selangor macam jalan-jalan je lah kat area Selangor tu kan. So sebab dengan perjalanan, dengan travel, kita dapat banyak ilmu tuan-tuan perempuan. Kita dapat luas pemandangan lah cakap. Beli barang wishlist, shopping, jom ikan bakar, Jalan Belami. Jalan Belami macam pernah dengar je ikan bakar tu. Masuk Watson, belik barang. Pernah juga terjadi pada isteri saya juga. Dia memang suka pergi masuk farmasi, dia tengok barang-barang, lepas tu tengok je macam dia dah, itu pun dah menggembirakan. Dia kira macam self reward untuk dia lah, dia macam window shopping. Untungnya Cik Fairul dapat emas. Itulah emas ya, bagus Cik Fairul Kupi-kupi plus kek. Betul. Saya pun suka kupi-kupi lah.
Shopee 3.3. Hari berapa bulan? 3.3. So boleh juga Shopee 3.3. Jalan-jalan pergi Kundasang. Dan banyak lagi lah. Pergi IKEA balik kampung. Yeay, Sabah boleh lintas daerah. Macam-macam lah perempuan. Meatball kat IKEA. Buatlah apa-apa perkara sekalipun. Yang penting kita raikan kejayaan kita. Dan kita raikan kejayaan kita ni sebenarnya boleh je dengan walaupun kalau tak nak seorang pun, kita raikan kejayaan kita dengan orang yang terdekat. Macam family kita ke, kawan-kawan kita. Boleh tuan perempuan, tak payahlah macam nak tunggu nak pergi makan dekat apa tu hipster cafe ke apa ke, beli tepi jalan tu kuih-kuih muih kita datang pagi-pagi sebab kita nak raikan kejayaan kita. Kita beli nasi lemak RM1 tu, beli 10 bungkus bagi kawan-kawan. So perkara tu pun dah menggembirakan kita dan semua yang dapat. Okay, alright. Okay, itulah 5 tips yang saya share bersama tuan-tuan perempuan pada hari ini. Saya nak recap baliklah. Apa tips pertama yang saya bagi? Boleh tak onkan mic semua? Dan onkan video masing-masing. Saya nak tengok muka masing-masing lah. Okey, yang pertama tadi bersyukur. Betul? Kan, kita recap baliklah, bersyukur. Kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita kena acknowledge dengan apa yang Tuhan dah berikan pada kita. Kan? Yang kedua adalah be kind. Betul, be kind. Jadilah orang yang baik, orang yang sentiasa memberikan kebaikan kepada orang lain supaya kita dalam lingkungan orang-orang yang positif, tuan-tuan perempuan. Alright, yang ketiga adalah siapa pandai? Siapa ingat? Motivation, betul. Motivational quotes kan. Gantung je lah kata-kata semangat dekat dinding ke. Kita boleh tengok dekat handphone kita, letak kat workstation kita, di mana-mana je lah. Boleh selit dalam diary kan, supaya kita sentiasa motivate diri kita kan ke arah yang lebih baik. Yang keempat adalah Siapa cepat? Okey, Akmal tulis tambah ilmu. Fiona tambah ilmu. Betul, kita menambah ilmu pengetahuan kita supaya kita energize diri kita setiap hari. Kan tuan-tuan perempuan, orang yang banyak ilmu ni tuan-tuan perempuan baguslah kan. Kita boleh rujuk kat dia dan kita boleh share ilmu-ilmu pada orang lain, dan bila kita ni banyak ilmu, kita akan dapat jadi macam satu tingkat yang lebih pada orang lain lah. Betul tak? Perkara yang baik macam ni. Kan? Dapat hadiah tak? Alamak, nanti PM tepi lah dapat hadiah ke tak. Dan last sekali apa? Raikan kejayaan kita. Alright, so kita ada 5 tips yang saya harap tuan-tuan perempuan dapat gunakan dalam diri tuan-tuan perempuan dan yelah boleh aplikasikan dalam diri sendiri. Okey, saya nak dah di hujung sesi bersama saya ni. Kesimpulannya, saya share sikitlah kesimpulannya bersama dengan sesi pada hari ini. Kita bila mempunyai emosi yang positif akan membantu menghasilkan lebih banyak keputusan dan idea yang positif. Kan, untuk kebaikan diri kita. Betul tak tuan-tuan perempuan? Sebenarnya bila kita berada dalam keadaan positif, contohnya lah tuan-tuan perempuan ni dalam kurang sihat, demam ke apa kan, kan orang cakap bila kita melayan perasaan contoh sakit kita tu kan, so kita akan jadi lebih down, kita macam penat lah apa. Tapi bila kita tengah sihat, tengah demam tu ke, kita tengok contohnya cerita yang kita suka, cerita Korea ke, kita buatlah yang perkara yang kita boleh buat yang menggembirakan kita, demam tu tak seteruk mana tuan-tuan puan bila kita tambahkan elemen-elemen positif. Betul tak? Dan satu lagi, emosi yang positif ni senanglah kita nak buat sesuatu perkara tu. Kalau kita negatif, payah tuan-tuan perempuan. Payah sangat kan. So, sentiasa berfikiran positif, dan tips yang kita share pada hari ini untuk kita sama-samalah memotivasikan diri kita sendiri. Apa yang saya share ni boleh kita sama-sama gunakan, boleh sama-sama kita aplikasikan dalam diri kita, dan saya ni pun cuba jugalah untuk menjadi seorang yang positif, sebabnya kita ni kan manusia tuan perempuan, kadang-kadang kita positif, kadang-kadang kita negatif. Betul tak? Alright, okay, so saya nak baca sikit
chat box. Okey, bila kita happy, persekitaran kita ceria. Okey, best sharing. Alright. Okey. Okey. Dah habis dah sesi saya. Dah thank you dah. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Ada 9,999. Wih, ramainya. 9,000. Tak adalah. Sebenarnya sesi webinar Zoom ni limit 100 orang je. Saya tengok tadi memang ramai berdesuk-desuk nak masuk dalam sesi saya ni tapi tak boleh. Belagak lah. Tak adalah. Okey, sekali lagi saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya pada hari ini. Sokongan dan masa yang tuan-tuan berikan pada sesi saya ni sangatlah saya hargai. Dan dengan saya melihat ada partisipan ni, saya ingat tak ada orang yang nak join saya punya sesi sebab ni siapalah kita kan. Orang pun tak kenal pun. Tapi saya tengok ada 100 orang yang join sesi saya ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Saya minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa ke, saya cakap perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti tuan-tuan puan ke, saya minta maaf banyak-banyak. Dan saya nak, sebelum sesi saya last ni, saya nak tuan-tuan buka lah kamera sekejap. Boleh tak? Saya nak tengok muka semualah. Sebab kita nak print screen sekejap. Ambil gambar. Nak ambil gambar. Senyum semua. Positif hari ni ya Cik Khairi? Ya betul, positif. Kejap Alright, saya dah tengok ramai dah menunjuk muka. Saya baca sikit-sikit lah. Ada Asrinawati, ada Lagi sekali. alright, ada Pak Mazlina, ada Cik Firdaus, Akmal. Minta maaf semua, ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Kalau tak kenal tu boleh je tegur-tegur, tak ada masalah pun. Saya okey je, seorang yang senang lah nak kawan pun. Alright. So, alright, manis dia senyuman. Cik Fairul tak nampak mulut lah. Alright. Okay, kita print screen. Saya malu. Print screen lah. Senangnya. Okay. Alright, saya print screen jap. Terima kasih. Jap, sedia senyum dulu. Peace. Salam. Okay. Alright, senyum. Okay, sesi saya pun nak habis juga. Saya nak semua unmute. Say something lah yang boleh menggembirakan tuan-tuan puan. Okay, saya cakap 1, 2, 3. Masing-masing unmute. Dan kita cakap apa? Nak cakap apa? I love Carrie. Janganlah. Fairul. Kita lambai je lah, say bye-bye. Alright? Okay, 1, 2, 3. Bye-bye semua. Thank you, Carrie. Thank you ya semua kerana sudi bersama menyokong sesi saya pada hari ini, dan saya harap kita berjumpa lagi. Minta maaf kalau ada kekurangan ke apa-apa, saya hanyalah cuba je lah untuk menjadi yang terbaik untuk organisasi kita sebenarnya kan. So apabila kita dah praktis ni, nanti kita sama-sama share ilmu lah kan, sebabnya semua wakil ada di setiap negeri. So nanti saya harap dengan sesi webinar ni bolehlah buat dekat negeri masing-masing, praktis sama-sama supaya kita memberikan sesuatu kepada LPPKN. Dan sebenarnya kita buat semua ni untuk, di akhirnya untuk masyarakat jugalah kan, kita nak share tips-tips ke ibu bapaan ke apa-apa ke. Okey, ribuan terima kasih. Jumpa lagi. Ya Allah, saya rasa sedih sangat nak jumpa tuan-tuan puan. Jumpa saya lagi dalam Motivasi 10 pagi esok pagi di TV3. Wow. Tak adalah main-main je. Alright, selepas ni ada banyak sesi lagi tuan-tuan perempuan. Ada lebih kurang 18 orang lagi pegawai penerangan kita, pegawai psikologi, kita ada perangkawan. Mereka-mereka ni dah menggunakan pelbagai usaha dan tenaga mereka untuk membuat sesi webinar, dan harap tuan-tuan perempuan semua boleh stay tune dengan pegawai-pegawai yang lain
dan harapnya kita bagi juga kerjasama dan sokongan kepada mereka yang akan meneruskan sesi webinar seterusnya. Terima kasih juga kepada Puan Nurul menjadi co-host saya pada hari ini dan tuan-tuan perempuan sekalian yang menjadi penonton saya pada hari ini. Ya Allah, seronoknya. Berikan tepukan pada diri masing-masing. Thank you, thank you, thank you. Saya harap nanti saya boleh jumpa seorang-seorang lah. Macamlah orang nak jumpa kita kan. Okay, thank you so much Kak Da daripada Negeri Sembilan. Saya nak baca sikit lah supaya nak acknowledge tuan-tuan perempuan. Ada daripada Labuan, daripada Selangor, KL, Negeri Sembilan, Melaka. Mana lagi? Sarawak. Lain ada nama je lah semua. Bolehlah sebut sendiri. Daripada bahagian mana? Daripada pejabat ada tak? Putrajaya. Putrajaya, DPS ada. KP18, semua pada klinik KNS. Terima kasih. Sebenarnya kalau ikutkan saya susah nak berhenti cakap ni. Tapi itulah, masa saya dah habis. Sejam masa berlalu tanpa saya sedar. Kan? Rasa macam cepat sangat dengan tuan-tuan perempuan. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Dan akhir sekali saya nak ingat pada tuan-tuan perempuan, selalu berfikiran positif. Tak kira lah orang nak cakap apa kat kita sekalipun, kita nak share apa-apa dekat Facebook ke, nak main TikTok ke, nak Instagram ke, Insta Story yang memberikan kebaikan ataupun berikan positif mind pada kita, buat je. Kan? Hidup ni sementara. So tak payah tunggu-tunggu. Alright? Okay, jumpa lagi. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Muah. Chat.